Okey. Okey, nampak tak? Nampak tak? Okey, good. Nampak. Okey, untuk tajuk ratio ni, awak kena tahu beberapa perkataan iaitu rate. Rate maksudnya kadar, proportion maksudnya kadaran, okey, ratio maksudnya nisbah, equivalent ratio maksudnya nisbah setara. Okey, equivalent ratio ni sama maksud dia dengan equivalent fraction. Okey, apa maksud equivalent fraction? Fraction apa fraction? Pecahan. Tahu tak equivalent fraction, pecahan setara? Tahu? Pernah dengar pecahan setara? Pernah dengar pecahan setara? Okay, good. So, equivalent fraction dengan equivalent ratio dia sama maksudnya. Maksudnya dia punya jalan kerja lah. Okay. So, equivalent ratio nisbah setara and then percentage peratusan. Okay. So, dalam ratio pun ada juga tajuk percentage. Okay. Tajuk peratus. Okey, kemudian untuk tajuk ni awak akan belajar ratios, rates, proportion. Okey, kemudian awak belajar relationship between ratios, rates and proportion with percentage, fraction and decimal. Maksudnya dalam tajuk rate pun akan termasuk percentage. Okey, peratus. Okey, kenapa kita belajar tajuk ni? Okey, sebab ratios, rates and proportion are involved in the field that require the concept of comparison. Comparison ni maksud dia apa? Bahasa Melayu? Perbandingan. Perbandingan, pandai. So ratio ni kita macam nak banding satu benda lah. Okay. Okay, so an astronomer measures the distance in the solar system by comparing its distance in the solar system with the distance from the earth to the sun. Okay, so dia banyak guna konsep rate lah sebab comparison. Okay, so teacher tunjuk satu yang mudah iaitu example 1. Okay, ni tadi teacher kata sekolah rendah mungkin awak belajar A is to B, A nisbah B. Okay, tapi sekarang kita akan belajar A is to B is to C. Okay, teacher sebut is to, okay, maksudnya nisbah. Okay, so A is to B maksudnya A nisbah B. Okay, kalau teacher ada soalan, represent the ratio of 0.02 meter to 3 cm to 4.6 cm in the form A is to B is to C. Unit mesti sama. Okay, ratio. Okay, ratio ni dua benda yang awak perlu ingat. Unit mesti sama. Kemudian simplest form. Okay, maksudnya paling dipermudahkan. Paling lowest term lah. Okay. Kemudian tak payah tulis unit. Okay. Awak perhatikan kenapa jawapan teacher tak ada unit. Okay, sebab ratio tak perlu unit. Tak perlu letak RM, tak perlu letak CM. Okay, now 0.02 meter teacher tulis 2 cm. Kenapa? Sebab teacher nak semua dalam cm. Okay, jadi jawapan dia okay, 2 cm is to 3 cm is to 4.6 cm. Satu lagi berkaitan dengan ratio, teacher tak nak ada perpuluhan. Ratio mesti nombor bulat, whole number. Okay, sebab itu 4.6 ni teacher darab 10. Okay, teacher darab 10 dapat 46, teacher darab 10 dapat 30, teacher darab 10 dapat 20, baru teacher simplify. Simplify maksudnya teacher bagi dia sebutan terendah lah. So teacher bahagi 2. Okay, setakat ni ada soalan? Example 1? Boleh tak? Boleh. Boleh? Boleh cikgu. Okay, good. So awak kena ingat unit mesti sama. Kemudian teacher tak nak ada perpuluhan. Okay. So jawapan akhir kalau awak bagi teacher yang ni, teacher tak bagi markah penuh lah. Walaupun dia betul. So mesti jawapan 10 is to 15 is to 23. Sebab ratio ni dia macam pecahan. So pecahan
dan ratio mesti jawapan dalam sebutan terendah. Okey, yang ini teacher kata tadi, what are equivalent ratios? Okay, 1:2, 2:4 and 6:12 are known as equivalent ratios. To find an equivalent ratio, multiply or divide each part of the ratio by the same whole number. Tadi teacher dah beritahu, equivalent ratio sama maksud dia dengan equivalent fraction. Okay, nisbah setara sama dengan pecahan setara sebab 1:2 sebenarnya 1/2. Okey, adakah 1/2 sama dengan 2/4? Sama tak? Sama. Sama tak? Sama, good. Okey. So 6/12 pun sama dengan 2/4. Jadi ketiga-tiga ni teacher sebut equivalent ratio. Okey, kemudian macam mana teacher nak tukar ni jadi ratio lain? So teacher multiply. Maksudnya teacher darab 2. 1 darab 2, 2, 2 darab 2, 4. So jadi dia equivalent lah. Kemudian macam mana teacher nak tukar ni jadi ni? So 2 darab 3, 6, 4 pun darab 3. Okay, itu masuk equivalent ratio. Okay, dia sama dengan pecahan setara. Boleh tak? Boleh? Boleh. Okay, good. Boleh. Okay. Okay, next. Teacher tanya, which of the following ratios are equivalent to 27:45? Okay, macam mana teacher nak tahu? So, bahagi atau darab Okay, contoh Okay, 27:45. Okay, so multiply by 2. Okay, 54 darab 2 dapat 54 is to 90. Sekejap Okay, 27:45. Okay, so yang pertama tu dapat 54 is to 90. Okay, lepas tu kalau teacher bagi 2 dapat 27 nisbah 45. Okay, so sekarang tadi jawapan dia, sorry. Yes. Okay, so yang ni jawapan dia yes lah. Yang 54 is to 90 sebab teacher darab 2. Okay, so yang ni jawapan dia yes. Okay, lepas tu kalau teacher divide by 3, 27 divide by 3, 9, 45 divide by 3, 15. Okay, jadi 9 is to 15. Okay, so 9 is to 15. Okay, ni. So yang ni pun equivalent. Okay, yang ni pun equivalent sebab bagi 3. Okay. Kemudian 27/45. Okay, kalau teacher bagi 54. Okay, 27 bagi 54, teacher akan dapat 1/2. 45 bagi 54, teacher akan dapat 5/6. Betul tak? Buat tekan kalkulator, betul tak? Betul tak? 45 bagi 54 ni guna sifar 9 untuk dapat 5/6. Betul tak ni? Betul. Betul kan? Okey. So jadi maknanya ketiga-tiga ini teacher panggil equivalent fraction. So yang ni dan yang ni. Yang ni bukan. Okey, sebab 45 bagi 15 3, tapi 27 tak boleh bagi 15. Jadi jawapan ni bukan. Okey, 5:3 ni jawapan dia bukan equivalent ratio. Okey, equivalent ratio dia mesti darab atau bahagi nombor yang sama. So jawapan dia ialah 9:15, 54:90 and 1/2 is to 5/6. Okey. Okay, kalau teacher laju beritahu Okay, how do you express ratios in their simplest form? Okay, so sebab itu kita belajar highest common factor dengan lowest common multiple. Okay, macam mana teacher nak bagi the simplest form? Okay, sebutan termudah. Okay.
Okay, so example 3. Soalan teacher 32:24:20. Soalan B 0.04:0.12 0.56. Soalan C 3/5:7/10. Okay, untuk ratio teacher dah sebut sebelum ni, ratio tak boleh ada perpuluhan, ratio tak boleh pecahan. Ratio mesti nombor bulat, whole number. Dan whole number tu mesti simplest form. Okay. So, awak kena tukar. Okay. 32:24:20. So, teacher bahagi dengan 4. Okay, 4 ni sebenarnya highest common factor. Sebab tu kita belajar. Iaitu apa nombor yang semua boleh bagi. So, nombor 4 lah. Okay. Okay, kalau nombor 2 boleh juga. Tapi bila nombor 2, jawapan awak tak akan jadi simplest form. Okay. Jadi 32 bagi 4, 8, 24 bagi 4, 6, 20 bagi 4, 5. Okey, soalan A ni boleh tak? Boleh tak? Boleh. Okey, Boleh good. juga. Okey. Now 0.04:0.12:0.56. Okey, perhatikan yang ni ada dua tempat perpuluhan tau. Kalau dua tempat perpuluhan, teacher akan darab 100. Okey, bila awak darab 100, awak dapat 4. Kemudian awak dapat 12, awak dapat 56. Okey. Bila dah dapat nombor bulat, so nombor bulat tu mesti mesti yang lowest term. Jadi teacher bagi 4 lah. 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3, 56 bagi 4 14. Okey, soalan B ada nak tanya? Tak. Boleh? Boleh. Irfan baru nak tanya password hari ni. Orang dah masuk kelas baru nak tanya. Okay, good. Okay. Kemudian 3/5:7/10. Okay. So teacher darab dengan 10. Okay, sebab 5 dengan 10 ni LCM dia 10. Kalau awak belajar pecahan sekolah rendah, kalau cikgu awak bagi 3/5 tambah 7/10. Okay, so dia denominator dia yang bawah tu penyebut dia tu cikgu awak kata 10. Okay, kenapa cikgu awak kata 10? Sebab 10 tu ialah dia punya LCM. Okay, kemudian awak tekan calculator 3/5 multiply 10. Okay, dapat apa? 3/5 multiply 10? 6. 6, good. Lepas tu awak tekan calculator 7/10 multiply 10. Tekan calculator. 7/10 multiply 10. 7. Okay, good. So jawapan awak 6:7. Okay, ramai yang confuse soalan ni sebab awak tak tahu nak darab apa. Sebenarnya awak boleh congak. Kalau 5 dengan 10, teacher darab 10 lah. Kalau 2 dengan 3, teacher darab 6. Okay, so maksudnya awak boleh congak awak nak darab apa. Okay, yang ini susah sikit. Okay, what is the relationship between ratios and rates? Okay, rate is a special ratio that compares two quantities with different unit of measurement. Okay, bila rate kita akan fikir dua kuantiti yang berbeza. Okay, tadi tu kita fikir kuantiti yang sama. Ni kan? Okay, macam ni tadi kita belajar ratio. Kita belajar ratio semua cm. So ratio ialah kuantiti yang same quantity. Okay, bila rate kita akan ada dua kuantiti yang berbeza. Okay, contoh Okay, awak boleh baca soalan. Okay, so soalan dia, state the rate and the two quantities including the units involved in below situation. Sarah buys 2 kg of mangoes at the total price of RM10. Okay, sekarang ni dia bagi satu situasi, dia kata Sarah beli 2 kilo mangga harga RM10.
Okey, bila dia bagi bila dia bagi situasi dia kata 2 kilo RM10. So ada 2 unit. Okey, unit apa agaknya? Unit apa? Unit apa? Unit apa yang ada dalam situasi ni? Kilogram. Kilogram. Kilogram dengan RM. RM. Pandai. Okey. So dia apa ada unit dia ialah mass dalam kg dengan total amount of money dalam RM. Okey, ini kuantiti yang dia berilah. Okey, so macam mana teacher nak tulis dalam rate? So rate teacher akan tulis jawapan dalam 10 bahagi 2. Sama, so jawapan dia RM5 per kg. Okey, kenapa teacher dapat jawapan RM5 per kg? Okey, kalau 2 kilo RM10, 1 kilo berapa? Pandai. 10 bagi 2, 5. Jadi ini teacher panggil rate. Rate ialah berapa kita bandingkan dengan satu unit. Okey, kalau macam kilogram, 1 kg berapa ringgit. Tapi dalam matematik, teacher tak tulis RM5 per 1 kg. Dalam matematik, kalau teacher tulis RM per kg, kita tahu maksud dia ialah 1 kg RM5. Okay, so jangan awak tulis RM5 per 1 kg. Salah. So rate mesti per kg saja. Maksudnya 1 kg RM5. Okay. So kalau dia beli 2 kg RM20, so apa jawapan dia? Kalau 2 kilo RM2, pandai. Yes, good. So RM10 per kg. Okay, tu masuk rate. Okay. Kemudian seterusnya kita akan belajar proportion. Okay, proportion for each of the following situation. If 10 bins, a mass of 17 gram, then 30 bins have a mass of 51 gram. Okay. Proportion ni teacher ada dua situasi yang berbeza tapi melibatkan unit yang sama. Contoh, teacher nak bandingkan kacang dengan gram. Teacher nak bandingkan kacang dengan gram. Okey, bila proportion, teacher akan buat 17 gram berapa bin? So 17 gram bagi 10. Okey, sebab teacher nak tahu kalau 10 kacang 17 gram, so satu kacang berapa gram? Jadi 17 bagi 10. Okey, kalau 17 bagi 10, okey. So kalau 30 kacang 51 gram. 51 bahagi 30. Okey, cuba tekan kalkulator. 51 bagi 30 dapat berapa? Tekan kalkulator. 1.7. Okay, good. Okay, good. So dia sama. So maksudnya proportion ni dia benda yang sama. So teacher bandingkan benda yang sama. Okay, so maksudnya kalau pergi kedai yang sama dia jual 17 gram untuk 10 kacang. So kalau awak beli 30 kacang, awak kena bayar 51 So 30 kacang berat awak akan jadi 51 lah. So itu kedai yang sama. Tapi kalau kedai yang lain lah proportion dia. Okay, so itu masuk proportion. Teacher nak tahu nilai dia sama untuk satu unit. So contohnya kalau ni untuk satu kacang lah. Okay. Okay. Sekarang proportion. Okay, proportion is a relationship that state that two ratios of two rates are equal. Proportion can be expressed in the form fraction. Okay, now katakan teacher ada dua kilang. Okay. Kilang tu katakan dia nak cetak perkataan. Okay. Satu kilang dia cetak 45 perkataan dalam masa 5 minit. Satu lagi kilang dia cetak 540 perkataan dalam 60 minit. Okey, cuba awak guna kalkulator. 45 bagi 5 berapa? 45 divided by 5? 9. Good. 9.
540 divided by 60. 540 divided by 60. Also Okay, 9. 9. Good. Sama tak? Sama. Sama tak? Same. Okay. Apabila sama, teacher panggil dia proportional. Okay, bahasa Melayu dia berkadaran. Okay. So apabila awak bahagi satu unit, jawapan dia sama, teacher panggil proportional. Okay, katakan kilang lain 500 perkataan dalam masa 60 minit. So bila awak bahagi, jawapan dia tak sama, so teacher panggil not proportional. Tidak berkadaran. Okay, berkadaran ni maksudnya dalam 1 minit tu sama tak perkataan dia? Okay, itu maksud proportional. Ada soalan nak tanya? Cikgu. Tak ada. Okay, good So awak kena tahu proportional ialah kita bandingkan ratio tu adakah sama atau tidak. Ataupun dengan kata lain, adakah dia equivalent atau tidak. Okay. Okay. Okay, now bila kita dah tahu proportion, so kita kena buat pengiraan. Contoh, okay, bil elektrik rumah awak berharga 43.6 sen for 2 kilowatt hour. How much does 30 kilowatt hour cost? Okay. Bil elektrik awak 43.6 sen untuk 2 kilowatt hour. Sekarang dia tanya, kalau 30 kilowatt hour, berapa harga dia? Okay. So sekarang, kalau teacher nak tahu 30 ni, teacher kena tahu apa? Teacher sekolah rendah dah belajar ni. So nak tahu 30, teacher kena tahu? Tahu satu kilowatt hour dulu. Cost. Teacher kena tahu 1 kilowatt hour. 1 kilowatt power dulu. Yes, pandai. So teacher kena kira 1 kilowatt tu berapa? Okay, sebenarnya ni awak dah tahu skor rendah. Cuma skor rendah, cikgu awak tak beritahu mengguna konsep rate. Okay, sebenarnya awak boleh guna konsep nisbah. Okay, maksudnya awak kira dulu 43.6 bahagi 2. Okay, sebab 43.6 bahagi 2 dia akan sama dengan X ni maksudnya walaupun awak tak belajar algebra lagi, X maksudnya ialah cost untuk 30. Okay, cost untuk 30. Sebab tadi teacher kata proportion dia sama kan. 43.6 bagi 2 mesti sama dengan X bahagi 30. Okay, so maksudnya daripada sini, so awak 43 okay, kat sini confuse sikit lah tapi jawapan dia sama. Okay, cuba awak tekan calculator. 43.6 bahagi 2. Dapat apa? 21.8. Okay, 21.8 darab 30. 6.8. 654. Okay, 654. So harga dia 654. Okay, yang ni teacher guna konsep algebra ni. Maksudnya 43.6 bagi 2 darab 30. Okay, samalah. Sama. Sama, okay. So jawapan dia sama, 654. Okay, yang ni ada soalan? Tak ada. Ada cikgu. Teacher kalau jalan kerja lain macam kita tak buat macam ni, kita mula tulis bahagi lepas tu darab. Oh, teacher faham. Sekejap Okey, maksudnya awak nak buat 43.6 bagi 2 dapat berapa? Lepas tu awak tur darab 15. Betul? Boleh? Boleh? So maksudnya awak faham konsep dia. Konsep dia sama, iaitu kena cari dulu 1 kilowatt, lepas tu darab dengan 30 kilowatt. Okey. Sekejap teacher nak tengok berapa orang dah masuk. Hmm, 49 orang. 48 lah ni. Okey.
Okey, seterusnya. Okey. Okey, sekarang kita nak masuk balik ratio. Okey, kita dah settle proportion. Okey, proportion tu sebenarnya dia tak susah. Dia cuma kena lebih banyak latihan. Contohnya, okey, katakan awak pergi kedai, awak beli buah 2 kilo, 2 kilo RM10. So, kalau ayah awak beli 20 kilo, berapa ringgit? Okey, tu maksud proportion. Dia akan bagi awak satu situasi, kemudian awak kena kira lah. Okey, now untuk tajuk ratio, okey, ni semua contoh dalam textbook ni dia ambil. Okey, example 7, if P is to Q ialah 7:3 and Q is to R ialah 3:5, find the ratio of PQR. Okey, teacher bagi PQ 73, Q nisbah R 35. Apakah P nisbah Q nisbah R? Teacher nak 3 quantities. Okey, so cara dia, awak tulis macam ni. P is to Q 7:3, Q is to R 3:5. Okey, perhatikan Q. Q kat sini berapa? 3. 3, good. Q dekat sini? 3 3, also. sama. 3. Yes, 3 sama. Kalau sama tak ada masalah. Terus dapat jawapan. So jawapan dia 7 nisbah 3 nisbah 5. Okay, ada Teacher, soalan tak? kalau nombor dia lain macam mana? Kalau nombor dia lain tu yang kita guna konsep LCM tu. Okay, so untuk ni senang, nombor sama, terus dapat jawapan. Ada soalan tak? Boleh faham tak? Boleh? Boleh. Boleh. Kalau nombor sama boleh faham senang. Okey. Oh, tak ada contoh pula. Okey. Katakan kita letak nombor lain. Okey, kita letak 7 nisbah 3, 6 nisbah 5. Sama tak 3 dengan 6? Tak sama kan? Okey. Macam mana teacher nak bagi dia sama? So 3 dengan 6. Okey. So dua-dua mesti 6 lah. Maksud teacher, 7 nisbah 3, 6 nisbah 5. So yang 3 ni teacher tak nak 6. Teacher tak nak 3. So 3 ni mesti jadi 6. So macam mana 3 ni teacher nak jadi 6? Darab 2. Pandai. Darab 2. So nisbah ialah kalau 3 darab 2, sebelah pun darab 2. 7 darab 2 berapa? 14. 14. So jawapan awak ialah 14 nisbah 6 nisbah 5. Maksudnya yang ni tak berubah lah. Sebab soalan dia 6 nisbah 5. So 6 nisbah 5 dia kekal. Tapi yang berubah yang ni. Sebab dia 7 nisbah 3. 3 kena tukar jadi 6. So 3 darab 2. So sebelah pun darab 2. Dia kena Okay, jadikan nanti lepas kelas dia kena jadikan sama. nombor yang lagi besar. Ya. Yang dia So ada kita perbandingan kena dua jadi nombor. nombor besar lah. Kalau awak divide, teacher takut dapat apa puluhan. Apa ni kalau soalan dia 7 nisbah 6, lepas tu 3 nisbah 5 sama je kan? Cikgu? 3 ada tak? Cikgu. Dia kata ikut AFK. AFK. Tak tahu. Internet problem kot. Ni kenapa tidur ni? Eric Kemal ni. Bangun. Tutuplah kamera oi. Macam mana kah cikgu? Cikgu. Cikgu. Hello. Cikgu dah tak ada lah. Aduh, jangan cikgu. Lift dah cikgu dah lift. Cikgu. Aduh, ni mesti case cikgu tengah nak buat freestyle lepas tu Apa kau buat Syirah? Cikgu keluar. Syirah, apa kau buat ni? Serius tanya tengok keluar cikgu. Tertegun. Senyap.
Wait, yang call ni Okay, tadi teacher internet tadi putus Okay. Okay, so kita sambung. Cikgu tadi saya ada soalan. Okay. Okay. Okay, kita sambung. Sekejap.